Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Alif Ashraf Kamanor. Berita wilayah Sabtu 25 Jun 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lita langsung dari Sarawak, Sabah dan Pahang mengisi paparan petang ini. Setia sejam bersama Berita Wilayah. Saudara, keputusan mengekalkan kadar tarif elektrik dan air di Semenanjung mendapat respon positif keluarga Malaysia. Berita baik berkenaan sememangnya memberi nafas lega susulan berlakunya cabaran kos sara hidup. Berasa bersyukurlah kerana selama ini kita ada dengar ura-ura dia akan dinaikkan. Bila dinaikkan tarif elektrik semua, bermakna barang-barang keperluan harian sebanyak tak sikit sebanyak akan naik harga lah. Baguslah sebab sekarang masa kita susah sebab barang semua naik harga. Kita wang pun tak cukup. Kalau itu tak naik harga, itu air dengan elektrik tak naik, kita senang sikit lah. Saya bersetujulah sebab kesian kan dekat golongan yang kurang berkemampuan tu. Sebab semua barang mahal sekarang, tak kisahlah bahan basah ke, bahan kering ke, semua dah naik harga saya tengok. So, even yang M40 pun terkesan. Baguslah kalau tak naik. Mungkin kalau tak naik pasal benda-benda yang lain tu menaik kan. Jadi, elektrik dengan air ni kalau tak naik, okeylah kalau tak naik. Satu naik pun ada yang belum yang dinaikkan kan. Boleh rasa okeylah. Keluarga Malaysia di Perak turut menarik nafas lega dengan pengekalan tarif elektrik. Bagi melegakanlah kita orang yang tak ada pendapatan yang lebih tinggi lah untuk menampung bayar. Kalau bil elektrik naik, semua barang naik, kira tak ada apa lah bagi kami kan. Biasanya 300 lebih lah. Sekarang ni lah sebab kata nak naik dulu kan, kita jimatkan sikit, kurang sikit lah. Tapi bila dah rasa kerajaan tak jadi naik macam ni, kita memang lega sangat lah. Harga elektrik air naik, dengan otomatiknya harga-harga yang lain semua naik. Contohnya kita makan minum ni, kan dulu 1.2, sekarang dah 1.5. Rencana pun dah 1.5, dulu RM1, 1.2. Susah nak cakap pasal kadang-kadang kita terlebih pakai bil, kadang kurang kan. Tapi kira okeylah tak naik tu bagus. Kalau naik pun jadi susah jugalah kan pasal macam restoran ni kita banyak guna elektrik, guna kipas seperti air, freezer, chiller kan. Jadi penggunaan tu tinggi lah daripada biasa yang macam di rumah tu kan. Macam tu lah. Memang lega sangat-sangat. Perasaan yang sama turut dizahirkan rakyat Negeri Sembilan. Pada pandangan saya, tiada kenaikan tarif elektrik di Malaysia ini pastinya menjadi satu berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia. Di samping pada masa yang sama, ini juga dapat meringankan kos sara hidup mereka sekeluarga. Tiada kenaikan tarif elektrik merupakan satu petanda yang baik untuk rakyat di negara Malaysia kerana di sebalik bebanan yang telah pun kita hadapi, krisis makanan global yang menyebabkan kenaikan harga makanan, sekurang-kurangnya ini meringankan beban mereka terutamanya pada golongan B40 dan juga M40. Dan seterusnya juga ini merupakan petanda yang baik menunjukkan kerajaan kita sangat prihatin kepada rakyat. Sebabkan itu, keputusan kerajaan mengekalkan tarif elektrik yang dapat mengurangkan beban rakyat dan di samping itu dapat meringankan beban keluarga di Malaysia. Baik, sementara itu keputusan agar harga ayam di pasaran tidak diapungkan turut memberi perkembangan positif. Malah orang ramai berharap langkah penetapan harga siling ayam tidak terlalu membebankan. Kan baguslah kalau harga ayam tu nak ni balik kan, sebab harga sekarang pun boleh tahan juga harga ayam sekarang. Daripada berbanding dengan harga yang lama, sekarang memang beza jugalah.
Kalau boleh kurangkan balik harga yang asal kan. Kalau bagi pendapat saya biar ada subsidi lah kan. Sebab nanti senang, maknanya harga semua akan terkawal lah. Tapi yang saya tahu sekarang ni bukan ayam aja kan. Semua harga barang lain pun naik juga. Baguslah dia batalkan lah. Kalau tak ada ini ayam naik, minyak naik, semua naik, macam mana semua tanggung. Jadi sekarang bukan cuma ayam sama minyak apa, semua barang naik. Jadi biasa minyak, ayam ini terpenting orang niaga ke rumah ke semua pakai. Tapi sekarang kalau itu naik kan, macam mana kan. So ayam tu satu benda yang memang macam makanan asas. So kalau kerajaan tak fikirkan pasal tu dan dia high price tu, maka saya rasa semua harga makanan dekat luar tu akan naik secara automatik. Harga siling baru bagi ayam yang bakal diumum juga diharap tidak menjejaskan perniagaan dan mengambil kira pelbagai faktor. Kalau macam sebelum ni memang bekalan ayam ni terputus teruk. Lagi satu kalau sebelum ni pun ayam pun besar sangat kecil. Jadi kita tengok dalam minggu ni bekalan ayam pun memang dah mencukupi. Lepas tu saiz pun memang dalam 1 kilo ke atas sehingga 2 kilo lah. Jadi untuk kami sebagai peniaga tu kami menyokong je lah apa yang pihak kerajaan sarankan tu untuk kebaikan pengguna lah. Baik, Karnival Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANS, anjuran Jabatan Kesihatan Negeri JKN Perlis kali ini lebih berfokus dalam usaha menangani penyakit tidak berjangkit. Pada masa sama turut mendukung 4 teras utama agenda dalam mensejahterakan rakyat. Teras berkenaan adalah memantapkan promosi hidup sihat, memantapkan perkhidmatan kesihatan, memperkasakan kawalan kendiri dan memantapkan kebersihan persekitaran. Menurut Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Kesihatan Awam Dr. Ghazali Cik di Perlis, kesemua teras berkenaan lebih menjurus dalam usaha membendung potensi berlakunya peningkatan jenis kes tidak berjangkit seperti obesiti, kencing manis dan darah tinggi. Jabatan Kesihatan Negeri menganjurkan program saringan kesihatan kepada masyarakat Perlis, sama ada di Negeri Perlis sendiri dan di Kedah, datang beramai-ramai untuk menjalankan saringan kesihatan mereka. Khususnya saringan terhadap penyakit-penyakit tidak berjangkit yang kita jangka memang perlu kita tangani dengan cara yang baik. Beliau berkata demikian menerusi program ANS siri kedua. Program berkenaan disempurnakan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail. Turut berangkat Raja Puan Muda Perlis Tuanku Lailatul Syahrin Akasha Khalil. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin turut hadir meninjau program berkenaan selepas sempat bersama Tuanku Raja Muda dalam program Ride for Your Health di Kuala Perlis. Baik, pembangunan semula koperasi yang terjejas sepanjang tempoh pelaksanaan kawalan pergerakan PKP bagi tempoh Mac 2020 hingga April 2022 akan menjadi fokus utama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Usaha tersebut meliputi beberapa pakej bantuan kepada semua koperasi yang layak berjumlah RM21 juta melibatkan 542 buah koperasi. Ketua Setiausahanya Datuk Suryani Datuk Ahmad berkata, di Perlis sahaja sebanyak 24 buah koperasi telah diluluskan bantuan keseluruhan berjumlah RM1.122 juta yang melibatkan 5 program bantuan bagi tempoh Januari 2021 hingga kini. Koperasi-koperasi yang sedia ada ni, kita naklah mereka berjumpa dengan SKM supaya SKM boleh membantu mereka, memberi konsultasi kepada mereka bagaimana nak mengukuhkan perniagaan mereka. So kita boleh bantulah dan kita boleh bantu mereka juga untuk mendapatkan dana ni. Macam mana nak buat pinjaman ke atau nak buat geran, nak bagi geran ke, kita boleh bantu. Macam satu koperasi mungkin dia dapat geran, dia juga dapat pinjaman sebab mungkin tak cukup kan. So kita galakkan dia juga untuk dapat pinjaman.
So maksimum 5 juta dan itu bergantung kepada kapasiti dia lah untuk membayar balik nanti. Beliau menyatakannya kepada media pada Hari Koperasi Negara 2022 peringkat Negeri Perlis sempena sambutan 100 tahun koperasi di Pasar Terapung JPS Perlis yang dirasmikan Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man. Baik, susulan keputusan jaguh badminton negara Lee Zijia menarik diri daripada menyertai Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, pihaknya faham dan menghormati keputusan yang telah dibuat oleh pemain nombor 5 dunia itu. Beliau menjelaskan Zijia telah pun memohon maaf dan menyatakan rasa kesal selepas membuat keputusan yang berat itu. Saya dah dapat bercakap dengan beliau sendiri dan beliau memohon ampunan maaf. Beliau sebenarnya sungguh-sungguh nak mewakili Malaysia di Sukan Commonwealth, tetapi keadaan beliau yang begitu padat, acara yang begitu padat dan sebagainya menyebabkan beliau terpaksa mengambil keputusan berat ini. Sedangkan pada beliau ini peluang beliau untuk beraksi di Sukan Commonwealth dan peluang untuk beliau juga membawa pulang pingat emas. Datuk Seri Ahmad Faizal berkata demikian selepas merasmikan Sukan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Raja Perempuan Ipoh pagi tadi. Zijia sebelum ini membuat keputusan untuk tidak mewakili Malaysia pada Sukan Commonwealth di Birmingham Julai ini bagi memberi tumpuan kepada kejohanan dunia yang akan berlangsung di Tokyo pada 21 Ogos depan. Tempat pemain berusia 24 tahun dari Kedah itu akan diganti oleh pemain perseorangan remaja negara Eng Ziyong. Baik saudara, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti menyasarkan penyertaan 5,000 pelajar sekolah seluruh negara bagi pertandingan Drone Education Challenge 4IR DEC 4IR tahun ini. Pertandingan secara dalam talian itu bermula bulan ini dan tamat pada Oktober nanti. Menurut menterinya, Datuk Seri Dr. Adham Baba, kerajaan mengalu-alukan penglibatan bakat-bakat baharu untuk mencuburi bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia supaya STEM ini dapat kita tingkatkan, terutama sekali penyertaan pelajar-pelajar dalam sains 60% ke 40%. Pertandingan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penyertaan 60% pelajar sekolah kepada bidang robotik drone. Beliau berkata demikian selepas melancarkan pelancaran Drone Education Challenge 4IR 2022 di tapak pengujian drone di RZ Iskandar di Iskandar Puteri, Johor Bahru, Johor. Mewarisi kesenian secara turun-temurun. Itulah kunci sebenar penghasilan kraf tangan yang bermutu tinggi. Justru, bagi memastikan warisan itu tidak ditelan zaman, seorang masyarakat Iban yang kini menetap di Johor meneruskan legasi pembuatan kraf. Nur Azizah Rahman meninjau pembuatan kraf tangan masyarakat Bumi Kenyalang itu. Seni kraf tangan melambangkan budaya dan nilai tradisional masyarakat sesuatu kaum. Jadi tidak hairanlah produk yang menarik dan unik memerlukan kesabaran tinggi selain pembuatan yang teliti. Brahma Jumbang memaklumkan beliau merupakan generasi kedua mewarisi seni anyaman daripada orang tuanya. Curi buat. Memang saya curi-curi, saya belajar setelah itu saya pandai. Sudah tu lama saya tidak belajar sampai saya beberapa tahun lepas baru saya buat macam ini lagi. Ya, harap-harap generasi yang akan datang kan boleh membuat ini. Takut nanti kalau dia orang tidak belajar kan, memang dia macam tu pupus. Dia orang nanti tidak tahu apa tu adat istiadat orang Iban buat macam ini. Itu harusnya budak-budak sekarang kan harus diorang belajar. Beliau mampu menghasilkan sekurang-kurangnya 5 hingga 10 beg sehari dan promosi jualannya dibuat menerusi platform media sosial.
Jika tidak dikekalkan dan diturunkan ilmu, sudah pasti kraf tangan seumpama ini akan lenyap dalam arus pemodenan. Okey, yang macam ni, yang ini adalah mak saya buat. Pada masa yang sama kita orang ada tolong jugalah. Okey, memang tak sepenuhnya kita buat, tapi kita macam tolong dia sikit-sikit macam ni. Jadi benda ni memang 100% buatan tangan. Ataupun belajar daripada mak ataupun nenek, sebab benda ni adalah kita orang punya adat ataupun keturunan. Jadi memang saya menggalakkan budak-budak zaman sekarang ataupun remaja zaman sekarang ni, dia orang macam lebih berminat lagi untuk mendalami benda seperti ini. Dalam usaha merancangkan lagi industri kraf, Kompleks Kraf Johor turut membantu mempromosi secara dalam talian di peringkat domestik mahupun antarabangsa. Bahan utama untuk produk kraf tangan masyarakat Iban ini dihasilkan daripada sumber tanah, sumber hutan dan juga serta bahan besi serta logam. Dan kalau kita tengok beg ini dihasilkan dari tali anyaman ini, dan tali anyaman ini dihasilkan dari bahan kitar semula. Jadi keunikan kraf tangan masyarakat Iban juga terletak pada pembuatan yang kesemuanya buatan tangan yang unik pada segi rupa, bentuk, corak, warna serta ketelitian hasil tangannya. Nur Azizah Draman, RTM. Karya seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee terus menjadi ingatan dalam kalangan rakyat di negara Asia Tenggara. Kini, setelah lebih 2 tahun menyepi, pertandingan mencari bintang P. Ramlee kembali dianjurkan RTM. Menurut penerbit bintang P. Ramlee Negeri FM Muhammad Fazril Amri Hamdan, pencarian uji bakat kali ini bukan sahaja mencari mereka yang mempunyai suara persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, malah turut menitik beratkan gaya penampilan serta karakter. Uji bakat kali ini saya rasa kelainan dia mungkin untuk kita dapatkan mereka yang bukan sahaja mempunyai suara, juga yang mempunyai mungkin gaya penampilan ataupun ada karakter. Itu yang mahal tu kan, karakter Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Siapa-siapa yang ada macam tu, itu boleh menjadikan bonus untuk kita bawa mereka, dan mungkin insyaAllah mereka boleh menjuarai bintang P. Ramlee Negeri FM tahun ni. Dalam pada itu, peserta uji bakat yang ditemui juga berharap agar karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee akan terus diminati dan diingati semua golongan. Saya sangat meminati karya-karya daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee lah, baik daripada segi lakonannya ataupun lagu-lagu beliau. Semoga lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee terus diminati dan diingati oleh golongan anak-anak muda lah, supaya lagu-lagu beliau evergreen lah, kekal sepanjang hayat, sepanjang zaman lah. Semestinya dia punya semangat Allahyarham Tan Sri P. Ramlee untuk kita mengenang balik lagu-lagu yang lagu-lagu yang didendangkan bagi golongan-golongan muda dalam pelbagai lapisan masyarakat. Berjaya mengambil kesempatan di atas kelemahan taktikal Selangor FC ketika membelasah pencabar mereka itu 5-1 dalam aksi Liga Super malam tadi. Kejayaan besar itu menyaksikan JDT kembali merampas kedudukan pendahulu daripada Sabah FC. Dalam aksi di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri itu, Bekson Da Silva meledak 2 gol buat JDT, manakala Fernando Forestieri, Leandro Velasquez dan pemain gantian Muhammadu Sumareh masing-masing menyumbang 1 gol. Manakala Selangor pula mendapat gol sagu hati hasil jaringan Muhammad Nur Hakim Hassan di babak kedua. Peluang bagi pasukan Selangor pada ketika ini bagaimana? Di bahagian kiri membuat percubaan gol! We followed the game plan. We understood the formation and the intention of Selangor very fast in the game. We knew where the spaces were,
and we try to take advantage of this. Every match is tough, and now it's up to us all. We have to bounce back in the next match, and I told the players already, football is all about up and downs. So few days earlier, we all happy after Sarawak, and today we have to fight against this defeat. Kemenangan tersebut meletakkan JDT di tangga teratas Liga dengan 19 mata sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah selepas 7 perlawanan. Manakala Selangor yang menang besar 7-0 ke atas Sarawak United minggu lalu di tangga ke-6 dengan 11 mata. Hampir 100 pekebun durian Musang King di daerah Tanah Merah dan Jeli mengalami kerugian lebih RM1 juta apabila hasil di kebun mereka menjadi rosak lebam kehitaman dan berulat. Ekoran penyakit misteri itu ia turut mengganggu kualiti dan rasa raja buah terbabit. Rata-rata pekebun turut mendakwa satu pokok yang sebelum ini boleh menghasilkan hampir 500 biji durian untuk satu musim, kini hanya mampu menghasilkan beberapa biji saja buah yang sempurna untuk dijual. Selain Musang King, durian lain seperti D24 IOI, Tok Litok dan durian kampung juga dijangkiti penyakit misteri. Jadi ada kulak, jadi ngekoh tabak atas pohon. Kadang-kadang dia luruh butir, itu ialah. Pahit, lepas tu apabila kita belah, ada ulat. Lula ni boleh dikata-kata ada hasil lah. Gitu. Kadang-kadang orang hari ni mari tak boleh nak jual. Esok mari tak boleh nak jual. Adalah kadang-kadang 2-3 hari tu bolehlah sebutir 2 jual. Ada orang molek ke kalau orang nak jogok ke. Situasi itu turut menyebabkan pengusaha memilih menjualnya secara paket berbanding secara biji. Sekarang ni kita tak boleh nak jual buah dengan biji. Kita kena jual cara kita belah, kita paket. Dia jual paket lah, harga paket lah. Kalau kita jual biji, kita boleh RM40 ataupun RM35 sekali. Tiap-tiap tahun, kira rezeki banyak lah. Kira semusim tu RM30,000. Habis-habis tak boleh, panggil RM20,000. Tika molek dia atas buah. Kalau buah banyak, kau boleh banyak lah. Buah sikit-sikit tapi dia tidak punah super tahun ni. Sebelum ni kira kau boleh pitih lah. Anak-anak sekolah kira boleh lah. Kira makan jasa ngak ni jugalah. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Peladang Kawasan Lanas Jedok Tanah Merah, Zulkifli Yunus berharap pihak bertanggungjawab dapat turun pandang membantu menyelesaikan masalah penyakit misteri berkenaan sekaligus mengkaji secara terperinci agar dapat mencari jalan penyelesaian terbaik kepada pengusaha durian. Kepelbagaian seni budaya warisan tradisi masyarakat dan keindahan destinasi pelancongan mampu dijadikan pemangkin kepada cabang penjanaan sumber ekonomi negeri. Justru bagi memastikan maklumat mengenainya dapat disebar luas, stesen radio RTM negeri disaran memanfaatkan pelbagai platform yang ada termasuk membentuk jalinan kerjasama erat bersama kerajaan negeri. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud, pihaknya sentiasa terbuka dan amat mengalu-alukan sebarang bentuk kerjasama yang ingin dilaksanakan. Ketua Pengarah kita sedikit pun tidak menolak dari Kota Baru Kelantan. Setiap negeri ini ada signature dia masing-masing. Jadi apabila kita bergerak ke negeri-negeri yang lain, kita di samping kita angkat dia punya industri pelancongan, menunjukkan lokasi-lokasi yang menarik yang boleh dikunjungi oleh warga negara kita sendiri juga daripada luar. Kita juga dalam masa yang sama kita boleh war-warkan makanan-makanan yang tidak ada di tempat lain. Beliau ditemui selepas menyempurnakan majlis perasmian program Mari Derak Jeli anjuran Kelantan FM di Kampung Kubu Datuk Jeli. Program membentuk komuniti itu berlangsung selama 2 hari sejak semalam dan diisi dengan pelbagai program menarik, antaranya konvoi motosikal berkuasa tinggi, sesi ziarah menerusi program Kelantan FM Ambil Peduli, selain penganjuran program memerai ikan yang menjadi amalan tradisi penduduk kampung saban tahun. Turut diadakan lintah langsung Selamat Pagi Malaysia.
Siri Jelajah Pahang FM bagi menyantuni pendengar setianya diteruskan lagi dengan kerjasama rakan-rakan strategik. Terbaru, Jelajah Prihatin bagi membantu keluarga kurang kemampuan berjaya dianjurkan oleh Pahang FM hari ini. Menurut Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Pahang, Arifin Awang, program Jelajah Prihatin merupakan satu siri program baharu anjuran Jabatan Penyiaran bagi membantu masyarakat kurang berkemampuan atau menderita penyakit kronik. Kita mengucap terima kasih, berbanyak terima kasih kepada rakan-rakan strategik yang sama-sama membantu mulakan berganda bahu dalam membantu memberi barangan-barangan keperluan sama ada dalam bentuk hamper dan juga keperluan harian lah. Juga daripada ATM Kuala Lumpur yang telah memberi sedikit bantuan dalam bentuk wang tunai dan juga keperluan dapur. Bagi penerima bantuan, Norma Muhammad yang kehilangan suami sejak 2 tahun lalu selain perlu menyara 8 orang anak masih bersekolah. Akui bersyukur kerana mendapat perhatian pengurusan Pahang FM. Orang kata kira macam tim ATM datang ni memang rasa macam terkejut jugalah kata kan, sebab kata rasa macam macam teruja sebab pertama kali mari datang rumah akak benda dengan bagi bantuan yang tu orang kata daripada ada abi apa semua kan. Terima kasih sangat-sangatlah. Kak ucap bersyukur dan orang kata hanya Allah saja yang balas. Baik, juara Piala Malaysia Kuala Lumpur KL City FC gagal meraih kemenangan di laman sendiri selepas terikat tanpa jaringan dengan wakil Indonesia PSM Makassar pada aksi sulung kumpulan H Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC malam tadi. Pada aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras itu, kedua-dua pasukan bermula garang apabila saling berbalas serangan. KL City memiliki beberapa peluang terbaik menerusi percubaan penyerang importnya Paulo Jose dan Kevin Kobimba, namun berjaya diselamatkan penjaga gol lawan. Manakala peluang terbaik PSM Makassar pula apabila percubaan penyerang Yaakob Sayuri hanya menggegar palang gol di babak pertama. Meskipun kecewa terlepas 3 mata, Ketua Jurulatih KL City Boyan Hodat tetap berpuas hati dengan aksi keseluruhan anak buahnya yang lebih banyak menguasai permainan. We did everything well. Defensively, I'm quite happy today we didn't concede goal. Finally, we play how we're supposed to play, how we play last Malaysia Cup. But attackingly, this is our problem, and that's the reason at the end why we signed new striker. Bagi pengendali PSM Makassar, Bernardo Tavares pula mengakui taktikal yang digunakannya nyata berkesan menghalang The City Boys mencatat kemenangan di laman sendiri. In my opinion, we control the game. We decide when we go to press and when we go to give the ball to opponent team. And the opponent team normally play 4-2-3-1 or 4-4-2, and they change the tactic to play against us. Baik saudara, berita wilayah 25 Jun 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Alif Ashraf Kamanur. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.